Adik ada pesan Grab ke? Ya, saya ada pesan Grab. Amira? Ya. Mana mas? Tapi saya lah, saya nak pakai ke tak? Sekarang ke COVID, mana boleh tak pakai mask. Kalau tak pakai mask, saya tak bagi masuk. Saya peduli ke? Tidak kan? Tak ada. Kalau tak ada orang pakai bawa. mask, tak boleh. Awak pergi cari Grab lain. Saya tak nak ambil risiko atas kesalahan awak. Ini masalah saya. Alamak, lupa pula nasi sejahtera merah. Nasi kuarantin bergelamping. Macam mana nak masuk ni? Sarah, ambil nasi ni. Duduk. Bila sampai? Baru je. Dah boleh? Belum? Belum. Kenapa awak duduk sini? Awak duduk sini lah. Apa? Kenapanya? Kita kawan kan? Sekarang kan COVID-19 tengah menular. Mana boleh duduk rapat-rapat? Penjara sosial kena jaga. Alah, siapa dengar? Dah lah jumlah muda. Mana mas awak? Apa lagi? Kena pakai mask. Sekarang ni kan Kita kan makan. So tak payah pakai mask. tak boleh. Makanan boleh sampai. Kena pakai mask. Bosan. Cepatlah dah. Jom. Berdasarkan kisah pendek yang dilakukan sebentar tadi, dapat disimpulkan bahawa coronavirus ataupun lebih dikenali lagi sebagai COVID-19 berlaku disebabkan oleh tidak memakai pelitup muka di tempat awam, tidak mengimpas mic sejahtera dan juga keluar ketika anda berada dalam tempoh kuarantin. Yang terakhir adalah tidak menjaga penjarakan sosial, juga bersin dan tidak membasuh tangan. Jadi itu adalah antara punca-punca berlakunya COVID-19. Jadi saya teruskan kepada rakan setugas saya untuk membuat tinjauan yang lebih lanjut ke atas masyarakat tentang kesan-kesan berlakunya COVID-19. Jadi jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang mulia ini, nama saya Muhammad Anif bin Zainal Abidin dan saya bersama 7 lagi orang kawan saya yang akan membentangkan sebuah video berkenaan dengan sosial masyarakat dalam mengharungi COVID-19. Okey, pada hari ini kita akan menemu bual
beberapa golongan individu yang terkesan dengan COVID-19 ni. Jadi saya selaku wartawan ataupun penemu buah lah bagi golongan-golongan tersebut akan bersembang bersama mereka dan juga bertanyalah apa masalah mereka ataupun apakah kesan yang mereka dapat daripada COVID-19 ni. Dan yang menariknya pada video ini, ada juga yang mengatakan COVID-19 ni mendatangkan kesan yang positif. Selalunya kalau kita tahu dengar di COVID, kita akan mengatakan bahawa COVID-19 ni mendatangkan kesan negatif. Tapi ada juga golongan individu yang mengatakan bahawa COVID-19 ni mendatangkan kesan yang baik kepada beliau. Jadi marilah sama-sama kita saksikan. Okay, Assalamualaikum. Maaf Kak, boleh saya ganggu sikit masa Kak? Okey, baik. Saya daripada satu satuan dan ingin menemu ramah lah agak sikit berkenaan dengan kesan negatif COVID-19 ni. Jadi bolehkah saya nak pinjam sikit masa Kak untuk saya mintalah pendapat Kak tentang perkara ni? Boleh? Boleh. Okey, baik. Pertama sekali lah kan, itu yang saya ni untuk saya nak pastilah ataupun sedikit tinjauan berkenaan dengan kesan COVID-19 ni. Jadi akak lah katakan individu pertama yang saya temu ramah. Jadi akak saya nak minta lah pendapat akak, apakah kesan negatif COVID-19 ni kepada seseorang individu tu. Jadi boleh akak kongsikan? Okey, terima kasih Encik Hanif kerana mengajukan soalan itu kepada saya. Macam yang kita tahu, pandemik COVID-19 ni telah banyak memberi kesan negatif kepada rakyat Malaysia. Salah satu kesan negatif itu ialah pembuangan pekerja. Daripada kesan negatif itulah saya sendiri mengalami kesan tersebut. Dahulu saya seorang kerani, bekerja seorang kerani di sebuah syarikat swasta yang terkenal. Disebabkan pandemik ini berlaku, syarikat saya telah mengalami kerugian yang sangat besar dan menyebabkan majikan saya terpaksa buang pekerja, termasuklah saya. Walaupun saya diberhentikan bekerja, saya berasa sedikit tekanan dan emosi. Namun jika saya hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa, tiada apa pun guna. Jadi saya sendiri berikhtiar untuk meneruskan hidup dengan mencari kerja. Sekarang saya terpaksa bekerja di sebuah kedai makan buat masa ini demi mencari pendapatan untuk menanggung kos sara hidup saya. Walaupun gaji di kedai makan itu tidaklah seberapa banyak berbanding saya bekerja sebelum ini. Walau bagaimanapun, apa yang dapat saya simpulkan, memang tak dinafikan lagi bahawa kesan negatif pandemik ini amatlah berat dan menyukarkan semua golongan individu. Namun kita sendiri yang harus bijak dan profesional dalam menangani masalah ini. Setakat itu saja yang saya dapat kongsikan kepada Encik. Baik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya lah untuk kongsikan pendapat Encik tentang COVID-19. Okay, terima kasih. Okay, baik, tadi kita telah pun menemu ramah seorang individu yang dikatakan amatlah terkesan dengan COVID-19 ni. Dan apa yang saya dapatlah daripada kisah beliau ni terpaksa diberhentikan kerja atas faktor-faktor majikan tak mampu nak bayar gaji. Jadi disebabkan itulah beliau terpaksa mencari ikhtiar lain untuk bekerja di kedai makan. Namun hari ini kita akan menemu ramah seorang individu yang kita tak awam dan kita tak tahu siapa beliau. Jadi marilah kita temu ramah untuk kita tanyakan pendapat apa kesan negatif COVID-19 ni kepada kita semua ni. Okey. Assalamualaikum. Baik, maaf saya mengganggu masa. Boleh saya ambil sedikit masa, Encik? Okay, baik, kita tahu lah COVID-19 ni banyaklah memberi kesan yang buruk lah kan kepada semualah dunia. Okay.
Jadi apakah pendapat Encik tentang kesan negatif untuk COVID-19? Silakan. Baik, terima kasih atas persoalan yang diajukan. Macam mana yang kita ketahui banyak kesan negatif yang dilalui oleh rakyat Malaysia semasa fasa pandemik ini. Jadi bagi saya berdasarkan pengalaman saya sendirilah, yang mana saya tinggal sendirian di rumah sewa yang bekerja jauh daripada keluarga, ia mendorong saya kepada gangguan emosi dan juga pernah berasa berhasrat untuk membunuh diri ke atas kerana tekanan perasaan dan sebagainya. Jadi kerana bagi saya pertemuan fizikal dan sangat berbeza dengan komunikasi dalam talian. Jadi antara kesan negatif yang saya dapat daripada ini ialah keterbatasan interaksi fizikal, yang mana walaupun kita ada WhatsApp dan juga boleh melakukan panggilan video, bagi saya ia tidak dapat menggantikan dan juga ia tidak sama dengan interaksi secara fizikal kerana ia lebih memahami emosi dan juga keperluan individu tersebut. Okey, baik. Maaflah sekiranya saya mengganggu masa. Jadi terima kasihlah kepada Encik kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk berkongsikan tentang kesan negatif COVID-19. Okey, sekian, terima kasih Encik. Ya, sama-sama. Akan mencari lagi seseorang individu yang dikatakan terkena dengan kesan COVID-19 ni, tapi selepas apa yang kita dapat daripada temu ramah hari ini, ramai yang mengatakan bahawa COVID-19 ni memberi kesan negatif. Namun selepas apa yang saya dapat, ada juga yang mengatakan bahawa COVID-19 ni memberi kesan positif. Dan saya ingin menemu ramah seorang suri rumah tangga pada hari ini, dan saya ingin tanyakan sikitlah tentang pendapat beliau berkenaan dengan kesan COVID-19 ni. Jadi, Puan, assalamualaikum Puan. Sihat Puan? Sihat. Baik, minta maaf saya mengganggu masa Puan. Boleh saya bertanya sikit atau menambah Puan sikit? Boleh? Okey, jadi kita tahulah COVID-19 ni kebanyakannya orang kata bagi kesan negatif kan. Hilang kerja, hilang pendapatan, macam-macam lagi lah. Tapi pada Puan lah kan, pada Puan lah, apa kesan positif yang Puan rasa lah ataupun yang terkesan pada diri Puan berkenaan dengan COVID-19 ni? Jadi boleh Puan kongsikan? Okey, terima kasih kepada Cik yang sudi bertanya kepada saya. Okey, pada pendapat saya, kesan COVID-19 ini telah memberi kesan yang positif kepada diri saya. Walaupun kebanyakannya terdapat kesan yang negatif, tetapi saya mengambil kesan positif untuk diterapkan dalam diri saya. Sebagai contoh, saya seorang ibu yang berkejaya, sering tidak mempunyai masa terluang dengan anak-anak. Dengan adanya pandemik seperti COVID-19 ini, dia menjadikan saya lebih mendekatkan diri dalam hubungan sesama anak-anak dan suami. Oleh hal yang demikian, wajarlah jika saya katakan COVID-19 ini mengeratkan lagi silaturahim saya sesama anak-anak dan suami. Kerana semasa saya bekerja, saya sering tidak berpeluang untuk berhadapan dengan anak-anak. Kerana apabila saya balik daripada kerja, mereka sudah pun terlena kerana keletihan daripada pulang ke sekolah, dan suami juga keletihan daripada pulang bekerja. Ini menjadikan suasana saya tidak lagi seakrab yang diinginkan. Dengan adanya COVID-19, ia mendapatkan lagi silaturahim sesama keluarga saya. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk memalah pada pagi ini. Okay, sekian, terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih kepada Puan Suri Rumah tadi yang sudi meluangkan masa bersama kami untuk memberi sedikit ulasan ataupun sedikit perkongsian tentang COVID-19 ni. Dan beliau mengatakan bahawa COVID-19 ni memberi kesan yang positif. Walaupun kita tahulah COVID-19 ni kebanyakan memberi kesan negatif, namun beliau memberi pendapat bahawa COVID ni beri kesan yang positif. Jadi kita pun rasa macam ni akan COVID ni bagi kesan yang negatif semua, tapi ada juga yang bersyukur disebabkan COVID-19 ni dia dapat mengeratkan hubungan keluarga. Jadi seterusnya kita akan menemu ramah dengan seorang lagi individu yang akan berkongsikan tentang
kesan positif berdasarkan COVID ni lah. Jadi mari kita menunggu ramah beliau. Okay. Assalamualaikum. Saya Okay, maaf ganggu, saya mengganggu ke? Okay. Baik Haris, saya ingin mengambillah sedikit masa tadi untuk bertanyakan sedikit pendapat ataupun sedikit belasanlah daripada kesan COVID-19 ni. Jadi pada pendapat Saudari kan, apakah kesan positif yang Saudari boleh katakanlah? Silakan Saudari. Okey, terima kasih kepada saudara yang mengajukan soalan kepada saya. Pada pendapat saya sebagai seorang pelajar, kesan COVID-19 ini telah menyebabkan saya mengetahui dengan lebih mendalam mengenai teknologi maklumat. Sebelum virus COVID-19 ini melanda, saya terpaksa menghabiskan masa saya untuk turun ke kajian lapangan untuk mendapatkan maklumat dan menghabiskan masa saya untuk mencari responden. Okey, dengan pandemik ini saya dapat mengetahui bahawa pelbagai aplikasi yang digunakan untuk membuat sesi soal selidik iaitu dengan menggunakan aplikasi Google Form. Manakala untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mendalam, kita juga boleh menggunakan kita boleh menemu bual secara atas talian iaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet dan aplikasi Google Classroom. Okey, jadi dengan adanya aplikasi tersebut, saya dapat menghasilkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah dengan lebih sempurna. Itu sahaja pendapat saya. Okay, baik. Terima kasih kepada Saudari kerana sudilah meluangkan masa ataupun berkongsikan pendapat berkenaan dengan COVID-19 daripada COVID ni. Terima kasih kepada Saudari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zawadi Meti Razan, nombor metrik I211052335. Okey, baik, saya akan buat kesimpulan berkaitan apa yang telah kawan-kawan saya bentangkan tentang punca-punca, kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, baik, natijah yang tidak dapat dinafikan lagi, semakin hari semakin meningkat kes COVID-19 yang melanda negara kita khususnya. Tetapi tidak ketinggalan, kes ini juga semakin bertambah di purata dunia. Tambahan lagi, banyak punca yang telah menjadikan kes ini sehingga timbul kesan yang negatif kepada masyarakat dan negara. Antara puncanya yang menyebabkan kes ini meningkat ialah sikap tidak mengambil peduli individu tentang penularan kes ini. Walau bagaimanapun, kesan negatif juga telah banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, dari segi ekonomi yang semakin menunjukkan jurang penurunan, namun begitu, hal ini juga dapat memberi kesan positif kepada masyarakat. Sebagai contoh, ianya dapat memberi kesedaran kepada masyarakat dari sudut pemikiran yang telah berlaku pasti ada hikmahnya. Okay. Dengan terjadinya pandemik ini, masyarakat dapat muhasabah diri dalam masa yang terluang dengan memperbaiki diri ke arah kebaikan. Bukan itu saja, banyak masyarakat juga dapat memfokuskan diri terhadap agama seperti solat berjemaah, bertadarus dan lain-lain lagi. Okey, bukan sahaja punca negatif, malah dengan pandemik ini terdapat juga kesan positif yang diambil daripada apa yang melanda negara kini. Okey, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jadi sampai sini saja video kami
maaf sekiranya banyak kekurangan dalam pembentangan video kami, dan kami harap segala apa yang disampaikan ataupun segala apa yang dikongsikan dalam video ini dapat dijadikan sebagai pengajaran untuk kita semua. Jadi saya mohon maaf lah bagi pihak kumpulan saya atas segala kesulitan dan juga segala kekurangan. Maafkan kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.